Agus Wahab are just spawned on the chessboard. Who's the real player, tuan-tuan? Bidak di papan catur. Siapa penulis? Raja Petra. Mereka dah lama rancang. Kita je lalai. Bidak di papan catur. Mereka dah lama rancang. Kita je lalai. Ni saya nak cerita pada Cikgu Bat lah. Ada satu surat saman telah sampai kepada kamu daripada Prof. Agus. Prof. Agus nak saman beliau berkenaan dengan isu apa, tuan-tuan? Isu dia adalah plate number. Okay. I don't know why my laptop is so slow. I think panas. Too hot. Dr. Muhammad Agus Badrul Hisham. Pelantik merupakan seorang individu warga tinggal di alamat sekian dengan ijazah sekian. Kena tulis ijazah ni sebab nanti berapa nak jumlah tu. Banyak nak jumlah tu. Terima kasih yang bagi super thanks di dalam YouTube. Penyataan fitnah sekitar 2023-21 bulan Mac, defendant telah menyerbitkan dan menyiarkan, mendedah atau mengedarkan penyataan fitnah secara bertulis di Facebook beliau. Dia tulis, hebat ketua pengarah Jecom, baru dilantik, kereta pun cantik, nombor plate pun cantik, dengan nombor plate saja boleh beli cash kereta orang susah yang nak keluar KWSP bayar kereta yang tertunggak. Mungkin dengan kemewahan ini Agus bukan setakat susah hendak faham kesusahan hidup rakyat yang merayu hendak keluar duit sendiri ke WSP, bukan saja tidak faham, malah fitnah pula rakyat susah dan mencakap itu sebagai pembangkang. Tak selesa jadi ketua pencacai rejim campur hanat. Untuk pengetahuan Jecom dapat bajet 20 juta dari wang rakyat. Nampaknya digunakan bayar gaji Saitro pencacai rejim. Hashtag. Kemudian dia letakkan gambar sebuah kereta Mercedes Agus 55, AGU 55, keratan tangkapan layar yang diterbitkan oleh plaintiff. Keratan tangkapan layar komen seorang pemuda serta jawapan komen oleh plaintiff melalui laman Facebook tersebut. Ini laman Facebooknya. Cerita menariknya, tuan-tuan. LOD dihantar kepada Cikgu Bat. Di alamat, ada dua alamat. Okay, bila di email Cikgu Bat, dia kata hantar ke alamat ni. Bila pegawai budak Faizal tu lah nak pergi hantar LOD tu, sampai dekat rumah tu, Cikgu Bat tak ada. Satu dekat Kedah kalau tak salah saya, satu dekat ni dua. Ada dua alamat. Satu dekat Kedah, satu dekat Seremban. Sampai dekat Seremban tu, rupanya rumah family dia. Yang menariknya, family dia pun kata apa? Kami tak nak terima surat itu, kami tak nak kena mengena dengan Cikgu Bat. Kami tak nak terima surat LOD tu dan kami tak nak ada kena mengena dengan Cikgu Bat. Ni keluarga kamu, kau yang cakap, bukan aku cakap. Buktinya, saksinya ada. Keluarga dekat mana? Dekat Seremban. Aku ada alamat dia Cikgu Bat. Tapi aku blankkan tadi alamat dia. Sebab aku pun menjaga, apa orang kata, kau punya privacy. Keluarga tu punya privacy lah. Kau aku tak kisah. Sebab keluarga kau tak ada kena mengena dengan kau punya cerita. Tak, tuan-tuan, kalau tak nak terbakar, jangan main api. Kalau tak nak terbakar, jangan main api. Isu ini, sekarang ini saman itu dah pergi. Saman kedua is coming. Saman ketiga is also coming. Kamu nak saman Wahab sebab dia kata, kamu nak kata kamu orang yang menyebarkan. Memang kamu orang yang menyebarkan. Jangan kata Wahab, saya pun menuduh kamu orang menyebarkan. Kenapa tak nak bertanggungjawab dan tak berani bertanggungjawab atas perkara tersebut? Okay? Jadi cerita ni saya dah reveal, saya dah dedahkan. Siapa Mr. H, biarlah. Kesimpulan yang kita boleh kata, Mr. H bodoh. Ada di kalangan yang nak jatuhkan Agus ni bodoh. Saya bukan nak membela Agus, tuan-tuan. Dia pun dah letak jawatan dah. Tetapi saya nampak bahawa bodohnya orang di dalam, bukan semua orang Jecom tu lah, di dalam kumpulan tu, di dalam Jecom tu sendiri, sampaikan dia sebenarnya tak nampak perangkap yang nak dikenakan. Dia ingat dia set trap. Rupanya dia trap untuk kena diri dia sendiri. Bangang, bodoh, tak ada otak punya manusia.
PRK Kemaman Medan rampas semula kubu kuat BN Raja Muhammad. Calon Barisan Nasional Pilihan Raya Kecil Kemaman, Jeneral Besar Tan Sri Raja Muhammad Afandi Raja Muhammad Noor menyifatkan PRK ini sebagai medan perang untuk beliau merampas kembali kubu kuat BN itu. Bekas Panglima Angkatan Tentera berkata, beliau akan menggunakan pengalaman yang ada untuk mengatur strategi terbaik bagi mana berbakti kepada rakyat, sekaligus mengalirkan semula warna biru di Kemaman. Setiap langkah yang saya ambil hari ini adalah untuk memberi balik apa yang saya peroleh dan dapat daripada Kemaman selama ini, dan saya masuk tadi ibaratkan satu medan untuk saya perang balik dalam bentuk yang lain. Ini masuk dalam penamaan calon lah. Dengan medan yang baik ini kita mengurus dengan baik, tidak mustahil kita akan alirkan warna biru di Kemaman, katanya. Membesar di Kemaman yang menjadi kampung halamannya, Raja Muhammad Afandi berkata, beliau membuat keputusan bertanding demi untuk menabur bakti semula kepada penduduk. Sementara itu, calon PAS Datuk Seri Ahmad Samsuri Mohtar ketika ditemui berkata beliau menghormati pengalaman serta hikmat yang dicurahkan. Saya menghormati peranan beliau sebelum ini sebagai Panglima Angkatan Tentera calon di bertanding, kita hormat sebagai rakyat yang bertanding dalam pilihan raya. Menariknya tuan-tuan, pertanyaan ini adalah di antara calon BN yang kita baca tadi, bekas Panglima Tentera Besar dan juga Menteri Besar Terengganu. Yeah, you heard it right. Menteri Besar Terengganu. Isu dia, pada asalnya mereka nak letakkan, ada cerita kata nak letak Mahathir, ada cerita kata nak letak balik calon yang lama, tapi mereka tahu benda itu akan backfire. Bila mereka nak meletakkan calon lama yang ada masalah kepada orang kata rasuah pilihan raya. Jadi mereka tak berani nak letak sebagaimana letak kat Kuala Terengganu. Kuala Terengganu ni mungkin bagi anggapan mereka Kuala Terengganu ni power. The fact yang dia nak letak Menteri Besar Terengganu dekat situ shows a few things. Yang pertama, saya nampak menunjukkan seolah-olah dia tak confident sebenarnya. Mereka tak confident sehingga nak meletakkan Menteri Besar. Kenapa Menteri Besar pula Is? Nah, kita kena faham, Menteri Besar ada dana. Menteri Besar ada kuasa. Menteri Besar ada pengaruh yang dia boleh tonjolkan dan letakkan kat situ. So, sekarang ni, dia jadi giant lawan underdog, iaitu Panglima tersebut adalah underdog. Bukan setakat itu kalah BN dekat situ sebelum itu. Malah sekarang ini dia letakkan Menteri Besar. Soalan utama, kenapa letak Menteri Besar? Saya nampak dekat sini beberapa. Pertama, duit. Itu paling utama lah, duit, tuan-tuan. Kita kena faham, janji PAS sebelum ini bahawa mereka yang balik dapat dana, yang banjir dapat dana pun tak dapat lagi. Dia salahkan kerajaan pusat, tak bagi duit. Yang balik I something lah yang berkaitan balik, siapa yang balik akan dapat dana apa semua, I perantau or something like that lah. So bila dana tersebut tak berjaya disalurkan, dia jadi satu cerita tau di kalangan Kemaman. Ini diberitahu kepada saya, maklumat diberitahu kepada saya, dia jadi satu cerita. Sekarang ni cerita dia ialah di kalangan rakyat ada yang kata kita kena ajar balik PAS ni. Kedua, kenapa letak Samsuri? Kalau mereka kalah, pertama tadi dana, dia dah tak ada dana. Dia perlu letak MB kat situ, satu. Kedua, dia kena lihat bahawa sekarang ini bersatu dah tak ada dana. Dana dah disekat kiri dan kanan. So, dia perlukan dana kat situ. Banyak sikit, itu tak penting. Yang kedua, kita kata, mereka tak boleh kalah PRK ni. PAS tak boleh kalah PRK ni, tuan-tuan. Dia macam ni. Kalau BN kalah, tak ada apa. Dia tak boleh boasting. Oh, tengok kami telah memperolehi kemenangan. Akan tumbanglah kerajaan kerana kami menang kat sini. Tak ada. Sebab itu memang incumbent. Dah menang dah sebelum ini. Mereka menang sebelum ini. Tetapi kalau mereka kalah dekat situ, apa signal yang nak ditunjulkan? Apa tanda yang nak ditunjukkan oleh orang Kemaman? Kita kena faham, Kemaman ni kawasan oil and gas, tuan-tuan. So, dia punya taraf hidup dia berbeza sedikit dengan kawasan lain. So, pemikiran rakyat dia berbeza sedikit. So, tak mustahil Kemaman yang pernah dimenangi oleh BN sebelum ini boleh dimenangi semula oleh BN. Dan kalau kalah, yang kedua ni saya kata, kalau kalah, this is, orang kata apa, satu moral boost kepada BN tu satu hal. Tak ada boost sangat pun. Menanglah. Tetapi dia satu tamparan yang sangat hebat kepada PAS. Bayangkan kalau tempat tersebut PAS kalah, katalah bukan MB bertanding, PAS kalah. Kalau PAS kalah dekat Kemaman ni, tuan-tuan, saya rasa 4 tahun ni tak habis cerita ni. Cerita pasal PAS kalah kat situ tu. Dia jadi negative boost, negative demotivation kepada warga-warga PAS kat situ. So they cannot let it happen. Terutama di negeri Hadi yang berkuasa. Terengganu ni negeri Hadi Awang, tuan-tuan.
Saya tak tahulah geografi Terengganu. Tapi saya rasa Marang dengan Kemaman ni tak jauh. Correct me if I'm wrong lah. Saya rasa Marang dengan Kemaman ni tak jauh. Bayangkan kalau sekiranya Kemaman kalah, tumbang dekat situ, apa akan jadi pada Hadi? Apa akan jadi pada PAS? Apa akan jadi pada reputasi mereka? Kalau dia menang menang biasa lah. Dia memang dah menang sebelum ni. Tak ada apa pun. Tapi kalau dia kalah, orang boleh kata petanda kejatuhan PAS, petanda kejatuhan pembangkang. Yang ketiga ditambah pula dengan 4 orang ahli bersatu yang telah melompat, ditambah pula dengan 4 orang ahli bersatu Perlis DUN yang menyokong PAS tetapi tidak menyokong bos mereka iaitu pengurusi bersatu Perlis yang tak dapat jawatan. So perpecahan ini menyebabkan yang antara lain perpecahan di Terengganu, di Perlis itu sendiri, kemudian 4 melompat di Federal, di Sabah 4 orang bersatu lompat masuk JRS, bersatu di Terengganu walaupun mereka tak kuat dan menumpang dan sebagainya, berkemungkinan mereka akan sabotage. Kerana nampak gayanya PAS dah mula main belakang, tuan-tuan. Dia dah tak percaya pada bersatu, bersatu pun dah tak percaya pada mereka. Nak tak nak, bersatu di Terengganu kena cari tapak lain. Mereka tahu mereka dah tak boleh lagi. Dia bukan setakat tak boleh survive dengan Pakatan Harapan dan juga BN, tetapi mereka juga tahu mereka tak boleh survive lagi dengan PAS. Di Kelantan, di Terengganu, Perlis, Kedah, 4 negeri ni bersatu tahu mereka tak boleh survive dengan PAS di 4 negeri tersebut. So they gonna choose, mereka akan memilih sama ada untuk sabotage, tidak keluar mengundi, atau paling kurang mereka akan menyokong Barisan Nasional dalam PRK ini. Menarik, tuan-tuan. Itu saya kata tadi, David versus Goliath ni. Ini di antara David versus Goliath. Kita kata sekarang ini underdognya adalah Barisan Nasional. Underdognya Barisan Nasional. They got nothing to lose. Kalah, tak ada benda. Menang, alhamdulillah. Bukan alhamdulillah. Kalau menang, satu yang sangat hebat, tuan-tuan. Sangat hebat. Prediction saya, PAS boleh menang. Prediction saya, PAS boleh menang. Tetapi rezeki di tangan Tuhan. Menang kalah tu Tuhan. Prediction saya sebagai manusia, PAS boleh menang. Tetapi saya kata kalah PAS satu tamparan hebat. Sebab itu Azlina berkata, kalau berani letak jawatan MB bertanding secara kosong, Azalina. Cabaran itu dilontarkan begitu susulan Ahmad Samsuri diumumkan sebagai calon PAS untuk bertanding di PRK Kemaman 2 Disember ini. Menteri di Jabatan Perdana Menteri berkata jawatan tertinggi negeri itu perlu dilepaskan Ahmad Samsuri jika yakin akan menang PRK. Jika yakin akan menang PRK. Sebab Allah. Betul. Jika main yang akan menang PRK. Jadi kemudian dia Ahmad Samsuri reply, dia kata, ni Hadi kat sini kan. Dia kata tiada keperluan Ahmad Samsuri letak jawatan MB PAS. PAS menegaskan tiada sebarang keperluan untuk Datuk Ahmad Samsuri Mohtar meletakkan jawatan sebagai Menteri Besar setelah menjadi calon dalam PRK Parlimen Kemaman. Yalah. Tak kisahlah, tuan-tuan. Itu saya kata tadi. Alasan-alasan telah diberikan. Mereka boleh masing-masing memberikan alasan masing-masing. Tetapi apa yang penting sekarang ini, adakah PAS boleh bertahan dalam nak mendapat kemenangan dalam pilihan raya kali ini, insya-Allah. Itu yang kita nak kena lihat. Baik.